KPM. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Syaza, nutritionist pakar pemakanan anda. Alhamdulillah seperti biasa, hari Rabu yang indah ni bersama saya dalam slot sarapan sihat. Hari ni kita nak sediakan sarapan apa ni? Masing-masing jangan tersasul lagi sahur pula. Kita sudah pun dalam bulan Syawal. Okey, jadi pastikan ambil sarapan walaupun mungkin masih lagi berkunjung di rumah kan saudara mara. Tapi dalam masa yang sama pastikan kita punya pengambilan sarapan ni cukup nilai nutrisi. Ingat tak apa yang penting? Setiap kali kita nak makan ni pastikan kita kena cukup ketiga-tiga makronutrisi, iaitu kena ada protein, karbohidrat, lemak dan juga serat sebagai sumber mikronutrisi. Jadi apa yang kita nak kongsikan hari ni? Hari ni saya nak kongsikan, kita boleh katakan dia sesuai juga untuk jadikan sarapan dan sesuai juga untuk kita jadikan sebagai kudap-kudapan ataupun minum petang lah. Sebab kadang-kadang mak-mak ni kan masing-masing pun anak dah masuk sekolah kan, kelang kabut nak sediakan sarapan dan sebagainya, nak pergi kerja lagi, nak siapkan itu ini. Mungkin rasa macam nak cari sesuatu menu yang agak mudah disediakan, tapi dalam masa yang sama nak pastikan anak kita ni cukup keperluan nutrisi mereka. Apa yang saya nak masak ni hari ni? Hari ni saya nak kongsikan satu menu yang cukup mudah dan sedap, iaitu tahu sumbat air fryer. Kena highlight ni air fryer tu sebab itulah yang lain daripada lain. Selain pada tu, saya pun nak kongsikan macam mana kita nak buat sos cili bersih sihat. Selalunya kita ambil sos cili yang dah siap tu kan. Tapi hari ni saya nak tunjukkan yang mana sos cili ni pun kita boleh hasilkan sendiri dengan versi yang lebih sihat. Bila cerita tentang air fryer, ada juga masih lagi yang kerap tanya saya, apa tu tak apa ke kita nak guna air fryer Puan Syaza? Saya pernah baca artikel air fryer ni bahaya, boleh tingkatkan toksik, lagi-lagi toksik akrilamid dan sebagainya. Saya faham kerisauan ni, tapi sebenarnya mana-mana jenis masakan pun akan menghasilkan akrilamid. Cumanya air fryer ni penghasilan akrilamid agak rendah berbanding dengan cara masakan yang lain. Contohnya macam goreng kan, goreng-gorengan ke, bakar ke. Sebenarnya air fryer lagi kurang penghasilan akrilamid. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Air fryer ni memang sungguh memudahkan. Saya dah macam jadi duta air fryer pula kan. Memudahkan sebab sambil-sambil sementara nak tunggu dia bakar tu kan, nak dia masak tu, kita boleh buat kerja lain. Itulah yang mak-mak perlukan sebenarnya kan. Jadi 2 in 1 multitasking kita. Okey, dah banyak cakap ni, jom kita tengok macam mana kita nak sediakan kita punya tahu sumbat air fryer. Jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama saya semula Syaza, nutritionist, dalam episod sarapan sihat. Tadi kita dah ceritakan kenapa pentingnya sarapan kan, dan apa nutrisi-nutrisi yang kita perlu pastikan dalam menu kita, dalam setiap hidangan kita. Jadi sebab itulah hari ni saya nak cuba kongsikan satu menu yang mungkin tidak asing lagi pada penonton semua, tapi saya nak orang kata olah sedikit supaya jadi lebih sihat, iaitu tahu sumbat air fryer. Gitu, air fryer macam kita kongsikan dalam episod sebelum ni, saya ni memang pengguna Tega air fryer. Sebab itulah hari ni pun kita air fryer kan tahu sumbat kita. Tapi macam mana cara dia kan? Macam mana pula dengan bahan sos dia? Selalu ni sos ni lah juga antara punca kita tidak perasan menjadi kalori tambahan dekat situ. Okey, jadi apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat tahu sumbat air fryer kita? Pertama sekali mestilah kita perlukan tahu. Dalam kita boleh katakan kalau kita dah potong ni dapatlah dalam 4 ketul tahu. Bolehlah dalam seorang makan. Sebab hari ni sarapan yang saya ingin kongsikan agak tinggi dengan
protein tapi rendah karbohidrat. Sangat sesuai lah. Lagi-lagi mereka yang nak turunkan berat badan tu kan. Memang sesuai makan sarapan ni. Okey, jadi kita perlu tahu apa manfaat tahu ni. Apa nilai nutrisi? Bila kita cerita pasal tahu, saya rasa ramai yang tahu bahawa tahu ni diperbuat daripada soya. Bila kita cerita tentang soya, kacang soya ni sangat tinggi dengan kandungan isoflavon. Apa benda isoflavon ni? Okey, isoflavon ni dapat membekalkan nutrisi yang baik untuk tulang kita. Lagi-lagi untuk mereka yang mungkin agak berumur ataupun untuk anak-anak kita, dia dapat menguatkan tulang dan menghindarkan risiko osteoporosis. Lagi satu, dia pun boleh meningkatkan kekuatan minda. Mungkin ramai tak tahu kan, tapi tahu ni memang bagus untuk minda kita. Lagi satu, dia pun tinggi dengan nilai protein. Okey, tahu ni adalah sejenis, kita boleh katakan kategori protein. Dapat memberikan amino acid yang sangat penting untuk tumbesaran anak-anak. Lagi-lagi dari segi meningkatkan jisim otot anak-anak kita. Jadi pastikan dalam diet kita sekurang-kurangnya dah seminggu tu ada sumber ke kacang. Ya, daripada soya ke ataupun kacang-kacang lain. Okey. Jadi dah ada tahu nilai protein kita, sumber protein kita daripada tahu. Lagi kita kena ada apa? Pastikan setiap menu kita kena ada 3 jenis makronutrisi. Kena ada protein, kena ada karbohidrat dan juga serat. Tapi menariknya, karbohidrat yang kita pilih hari ini adalah karbohidrat yang tinggi dengan kandungan serat. Okey, kita pilih timun. Timun ni sangat tinggi dengan kandungan air. Secara tak langsung boleh menjadikan kita cukup hidrasi, cukup keperluan air dalam kita punya pengambilan harian. Okey, dan juga carrot. Lobak merah. Bila kita cerita je tentang lobak merah ni, kita pandang je warna oranye. Ingat tak? Mesti terlintas. Oranye ni melambangkan dia mempunyai nilai phytonutrisi daripada beta carotene. Ada nama beta carotene kan, carrot. Jadi ini antara sumber vitamin A. Bila cerita tentang vitamin A, lintas apa? Sangat bagus untuk mata, untuk penglihatan kita. Lagi-lagi kan kita dengan anak-anak ni mesti terdedahlah dengan gadget, terdedah dengan TV, dengan skrin laptop dan sebagainya. Sangat penting untuk kita pastikan dalam diet harian kita ada sumber vitamin A. Bukan daripada carrot je lah. Kebanyakannya vitamin A ni ada dalam sayur-sayuran atau buah-buahan yang warna oranye, warna merah. Dari situ kita nampaklah bahawa sayuran dan buah-buahan tersebut tinggi dengan kandungan vitamin A. Selain daripada itu, kita juga ada sengkuang. Okey, mungkin ramai, kita jaranglah sebenarnya gunakan sengkuang kan, hanya dalam menu tertentu. Tapi sengkuang ni sebenarnya kaya dengan sumber prebiotik. Iaitu makanan kepada bakteria baik kita. Tadi sebenarnya tahu tu tinggi dengan kandungan probiotik, iaitu bakteria baik. Kenapa kena ada bakteria baik ni? Untuk memastikan sistem penghadaman kita lancar dalam keadaan tip-top. Okay, sangat penting untuk kita mendapatkan sistem penghadaman yang baik supaya segala nutrisi dapat diserap dengan baik. Termasuk juga kalau kita dalam proses nak turunkan berat badan pun sangat penting untuk mengambil keperluan probiotik dan juga serat yang mencukupi. Kadang-kadang anak-anak kita ni memang agak susah kita nak ajar mereka makan sayur-sayuran kan. Selalunya anak-anak kita ni bukanlah tak boleh nak makan sayur, tapi bila tengok je warna hijau dia rasa macam rasa hijau. Itu yang biasa saya terima lah. Tak nak makan sayur sebab apa? Rasa hijau. Saya pun tak tahulah kenapa rasa hijau tu kan. Rasa pahit katanya. Jadi kita boleh cari alternatif lain lah.
warna yang berbeza boleh menarik perhatian mereka untuk makan. Kadang-kadang anak kita tengok warna-warni sikit baru dia excited nak makan kan. Tengok warna hijau je jadi macam takut nak makan. Itu dari segi sudut psikologi lah. Okey, selain pada tu, carrot dan juga sengkuang ni sebenarnya sumber karbohidrat. Ramai yang tak tahu sebenarnya mereka bukan kategori sebagai kumpulan sayur-sayuran ya. Sebab dia kategori sayuran berkanji. Dia berbeza dengan timun ni sebenarnya. Okey, bila sayuran berkanji maksudnya dia sama gang dengan nasi. Dia memberikan kalori yang lebih lah berbanding sayuran berdaun yang lain. Sebab itulah jangan ambil banyak-banyak lah. Tapi sebabkan kita memang jadikan carrot dan juga sengkuang ni sumber karbohidrat kita, tak ada masalah lah untuk kita mengambilnya. Okey, jadi sengkuang ni juga tinggi dengan kandungan vitamin C dan juga antioksidan. Bila kita cerita tentang vitamin C, secara tak langsung dia sangat baguslah untuk sistem imunisasi badan kita kan. Lagi-lagi dalam musim wabak pandemik ni. Okey, itu dari segi kita tahu kita lah, tahu sumbat kita dan isi-isinya. Dan hari ni juga saya sebenarnya nak tunjukkan cara untuk buat sos cili yang lebih sihat. Kenapa ni? Tak boleh ke Puan Syazah kita ambil sos cili yang dah siap-siap jual tu? Bukan tak boleh, tapi tak digalakkan kerana selalunya sos cili yang dah siap-siap ada di pasaran tu agak tinggi dengan kandungan gula. Kalau kita tengok kan, kalau tak percaya apa yang saya cakap, boleh tengok botol sos masing-masing dekat rumah tu. Tengok ramuan dia, apa yang pertama sekali? Selalunya gula. Maksudnya kalau yang pertama sekali gula lah yang paling banyak. Lagi banyak daripada cili tu sendiri. Itu yang kita tak perasan, rasa macam makan sikit dah kan. Tapi berat naik juga sebab kadang-kadang sos tu banjir ke, kuah tu banjir ke. Itu yang kita tak perasan. Okay, sama juga mereka yang mungkin ada masalah kesihatan tertentu seperti diabetik, kena kawal pengambilan sos-sos sebegini rupa. Okey, sebab itulah hari ini saya tunjuk macam mana kita nak buat sos sendiri. Okey, pertama sekali saya tunjukkan lemon. Selalunya kalau ikutkan resepi yang sedia ada, kita hanya gunakan cuka. Tapi sebaiknya kalau kita gantikan dengan lemon ataupun cuka apple, limau yang masam-masam. Okey, kerana secara tak langsung dia boleh membekalkan kita nutrisi. Bila lemon ni sangat sinonim dengan vitamin C jugalah kan. Limau ke lemon ke tinggi dengan kandungan vitamin C. Secara tak langsung vitamin C ni bukan saja untuk imunisasi badan, tapi bagus juga untuk kulit. Ni mak-mak kan, saya tengok ramai nak ambil suplemen vitamin C dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita cukup keperluan daripada diet, tak perlu lagi tambah ya. Vitamin C ni juga dapat membantu menghasilkan collagen. Itulah yang nak dengar kan mak-mak semua. Jadi pastikanlah vitamin C kita cukup, tapi tak perlu lebih-lebih. 70 mg je sebenarnya kita perlukan dalam masa sehari. Okey, seterusnya kita perlukanlah cili kan. Dah kata sos cili, takkan tak ada cili. Okey, jadi sos cili ni apa manfaat dia? Warna merah pun kita dah tahu dah. Warna merah macam saya kata tadi, warna merah, warna oranye antara sumber beta carotene dan juga antioksidan. Tapi yang paling menarik yang saya nak tekankan tentang cili ni kerana dia boleh meningkatkan metabolisme badan. Tapi bila cakap tentang metabolisme badan ni, janganlah kita makan cili je kan. Sebab nak tingkatkan metabolisme punya pasal, nak kuruskan badan. Janganlah macam tu. Cuma ikutkan kajian, dia boleh membantu bila diiringi oleh diet yang sihat. Okey, okey, bawang putih pula. Okey, bawang putih ni memang sangat popular lah dengan dia mempunyai antibacterial properties. Antibacterial properties, jadi sangat bagus kalau kita tengah ada selsema kan, mungkin demam. Ini antara orang kata home remedies lah, kita boleh amalkan. Okey, lepas tu kita gunakan juga
Cili bor. Okey, cili bor ni sebenarnya kita buat sendirilah. Cili ni kita rebus terlebih dahulu dan kisarkan. Itu lagi baiklah daripada kita beli yang siap-siap, sebab selalunya yang beli siap-siap ni dah tambah garam siap kan, dia dah tambah pula asam dan cuka dan sebagainya lah. Jadi yang ni kita tak perlulah beli yang dah siap punya, kita buat sendiri di rumah. Okey. Seterusnya kita perlukan tepung jagung supaya tekstur sos kita lebih likat. Okey. Ni tepung ni tak banyak pun. Mungkin ada yang cakap, tepung kan tak apa ke kita ambil kan? Boleh, sebab kita hanya gunakan 1 sudu sahaja. Okey, tepung ni kategori apa? Kategori karbohidrat. Okey, dan terakhir sekali kita gunakan madu. Mungkin sejak bila sos cili guna madu? Okey, sebab kita selalunya gunakan gula, tapi apa salahnya kita gantikan dengan madu. Okey. Madu ni kenapa? Dia sebenarnya kalori sama je macam gula, cuma yang bezanya madu ni mempunyai nilai nutrisi yang penting berbanding gula yang tiada nilai nutrisi langsung. Jadi ini pilihan yang lebih baik, tapi masih perlu jaga kuantiti. Itu yang paling penting. Okey. Alright, so inilah semua bahan-bahan yang kita perlukan. Macam mana nak buat ni? Sebab tu jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama saya semula Syazah Nutritionist dalam episod Sarapan Sehat. Alhamdulillah hari ni kita nak kongsikan macam mana nak buat tahu sumbat air fryer. Tadi kita dah ceritakan apa manfaat dan nutrisi yang terdapat dalam bahan-bahan. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat tahu sumbat air fryer kita. Okey, jadi pertama sekali kita ambil tahu dalam 2 keping. Yang ini untuk untuk seorang makan lah. Dan kita masukkan dalam air fryer. Memang mudah. Sambil-sambil ni kita boleh potong sayur pula. Kita masukkan saja. Okey, dalam air fryer. Ada orang kata tak boleh goreng ke? Bukan tak boleh, cuma kita tak galakkan. Sebab kalau goreng minyak dia Masya Allah banyak kita guna. Minyak ni lah yang kalori dia melampau berlebihan, yang secara tak langsung boleh menyebabkan kenaikan berat badan. Okey, jadi kita onkan air fryer kita dalam 180 Celsius, lebih kurang dalam 5 minit. Sebab kita just nak bagi luar tu je lah, macam rangup kan. Macam kita goreng macam biasa. Okay, dan kita tekan start. Dan sambil-sambil tu kita boleh potong sayur-sayuran kita. Okey, jadi sementara kita punya tahu masak, kita ambil dulu sayur-sayuran kita untuk dipotong. Okey, kita ambil sengkuang. Okey, lepas tu kita ambil carrot kita pula. Itu macam tadilah, tak payah nak banyak sangat. Okey. Jadi kita dah siap dah potong sayur-sayuran kita. Jom kita tengok air fryer kita pula. Tahu kita dah pun siap dimasak. Okey, lepas tu kita ambil tahu kita. Dan kita boleh potongkan.
Alright, yang ni senang je lah. Kita just belah, kita ni tahu. Bagikan pada 2 bahagian. Okey. Tapi kalau ni nak jadikan kudapan, 1 ketul je lah. Tapi kalau sebagai sarapan, bolehlah untuk ambil 2 ketul. Okay, lepas kita dah potong, kita masukkan sayur-sayuran. Okey, siap sudah tahu sumbat kita. Untuk sos cili pula kita tak tunjuk sebab sangat-sangat mudah untuk kita sediakan. Hanya blend saja bahan-bahan yang kita tunjukkan tadi dan didihkan dia. Jadilah sos cili homemade yang bersih, sihat. Okey, macam mana pula dari segi kalori? Satu biji ni boleh memberikan kita 60 kalori. Kalau nak jadikan sarapan, kita boleh ambil 4 hingga 6 biji untuk snacking ataupun kudapan dalam 2 biji sahaja. Okey, kalau dah cuba jangan lupa tag saya Syahza Nutritionist di Instagram dan juga Facebook supaya lagi ramai yang boleh dapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan, waktu dan hari yang sama dengan menu yang berbeza. Bye. Assalamualaikum semua. Selamat mencuba. Didik TV KPM